Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya Allah nak takwa yang datang dari lubuk hati, bukan takwa yang ada pada status Facebook yang kita upload, bukan takwa pada pakaian kita, bukan takwa pada gelaran kita, da'i ke, penyampai radio ke, pengacara tanyalah ustaz ke. Allah tak pandang. Allah pandang pada takwa. Allah nak original punya takwa. Dan Allah bagi amaran dalam ayat yang sama, penutupnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam. Baik, yang saya kasihi, lagi saya hormati, lagi saya muliakan pihak jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad USJ 1, Tuan Nazir, Timbalan Nazir, ahli jawatan kuasa, pihak pengurusan, para imam, para bilal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Macam tak berapa je, baru lepas hujan ni ya. Fahamlah, kita faham ya. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan, puan-puan berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Paling penting bukan sekadar sihat fizikal, rohani kita juga kena sihat. Ada orang dia duk jogging, bagus lah jogging tu, bukan kata tak bagus. Jogging punya jogging. Bila tanya bila last solat Jumaat lepas, jauh benar tu ya. Itu tak panggil sihat rohani ya. Walaupun namanya rohani, dia nak kena sihat dua-dua, sihat fizikal, sihat roh kita. Nak sihat roh kita, tak ada lain dekat dengan Allah. Banyak cara dekat dengan Allah ya. Antaranya Allah nyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka zikirlah, ingatlah Allah ya, banyak manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian cara dekat dengan Allah banyak. Ud'uni istajib lakum, Allah kata doalah kamu kepadaku, nescaya aku akan mustajabkan. Kita kadang-kadang nak harapkan macam-macam, doa malah tak jadi tuan-tuan. Doanya bila last doa, entahlah lama dah, tapi dia punya harapan tu nak macam-macam. Manalah rezeki tak datang, doa rezeki tu tidak ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, doa dan lain-lain cara banyak, antaranya majlis ilmu pun juga cara dekat dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya da'i hadari ataupun tajdid hadari malam ni ambil kesempatan dalam masa yang singkat ini, saya nak kembali berkongsi pengajian kitab yang sama-sama kita duk belajar. Saya belajar, tuan-tuan puan-puan pun belajar, iaitu kitab Rahiqul Makhtum, kitab sirah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, yang mana kitab ini memenangi anugerah peringkat antarabangsa. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tidak, kita dah masuk pengajian dalam muka surat yang ke-49. 49 dah ya. Tambahan pula bertepatan bulan ini bulan apa? Yang mana jawab bulan Oktober tu betul juga. Tapi nak ceritanya kita kena concentrate, fokus pada bulan Rabiul Awal, awal bulan Rabiul Awal, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, bulan ini memang glamour, memang sinonim dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cantiklah malam ni kita susulkan dengan pengajian sirah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 49 menceritakan bagaimana antara halangan, cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Dia macam ni. Gelaran Nabi Habibullah. Apa maksud Habibullah? Kekasih Allah. Pernah dengar kan lagu Ya Habibi? Habibi itu maksudnya kekasihku. Kalau Habibullah, kekasih Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahap ataupun kedudukan Rasulullah tu dah jadi kekasih Allah. Tapi walaupun Rasulullah kekasih Allah, tetap baginda kena ujian, kena dugaan. Jadi kalau kita yang belum sampai tahap Habibullah ni, walaupun nama Muhammad Habib, ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kena ujian, relakanlah diri kita diuji. Sebab Rasulullah Habibullah tetap diuji. Antara ujian, jom kita tengok apa yang Syekh Safiur Rahman katakan. Pelbagai cara menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antara cabaran ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan. Ingat tak kali pertama dakwah Nabi di bukit mana? Bukit Safa. Ingat ya, saya pernah cerita kat sini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi umrah lepas ni, mungkin ada yang dah berkira-kira nak pergi umrah tu, minta mutawif tu cerita apa yang berlaku di Bukit Safa ni. Kalau mutawif pun garu kepala, ingatkan dia balik, ustaz, sinilah tempat dakwah pertama secara terbuka. Dia bagi tahu kat dia. Jadi di Bukit Safa itulah peristiwa dakwah secara terbuka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat tak apa yang saya ceritakan dulu? Yang pertama, Abu Jahal bangun. Apa kata Abu Jahal? Maafkan saya, Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Celaka wahai Muhammad. Kamu menjemput kami semata-mata untuk mengkhabarkan ini, untuk mencela sembahan kami. Nampak? Tiba-tiba bingkas bangun seorang lagi bapa saudara Nabi. Bukan orang lain tuan-tuan. Yang duk bangun, yang duk bercakap ni selepas Nabi berdakwah ni, yang duk bangun tu bapa saudara dia belaka. Orang kedua bangun untuk defend. Minta maaf lah, saya orang Teluk Intan, speaking aja, defend ya. Membela Nabi. Siapa? Abu Talib. Abu Talib bangun, katanya sudah menjadi kewajipan Allah ke atas kami untuk melindungi kamu ya Rasulullah. Tadi bapa saudaranya juga nak melingkup, nak marah Nabi. Tapi seorang lagi bapa saudaranya kata apa? Kami akan melindungi kamu. Tapi katanya dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri tercatat kata Abu Talib, kata Abu Talib, akan tetapi kami tidak mampu untuk meninggalkan apa yang telah nenek moyang kami sembah. Itu je the problem, the small and big problem dekat situ. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, antara cara orang kafir Quraisy menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, memperolok, memperlekeh-lekehkan, mempermain-mainkan serta mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ibu-ibu ya, kadang tu kita terasa benar ya, kita bagi tahu dekat Facebook, jom sama-sama kita tunaikan solat. Tengok-tengok ada yang komen, macamlah baik sangat katanya ya, dah masam muka. Tension daripada start upload tu orang komen tu sampailah esok tak update status dah. Sebab apa? Ada orang komen begitu. Yang mana tak faham tu, ini kita cerita pasal Facebook ya. Jadi menyebabkan rasa down, rasa habislah, tak ada mood dah, orang kata aku macam-macam. Tuan-tuan, puan-puan, sabar. Sebab bila kita nak mengajak kepada kebaikan, pasti akan ada yang tak suka. Yang peliknya bukan orang lain, orang kenal. Nabi SAW, orang kenal tak Nabi? Di Mekah orang kenal tak Nabi? Apa tak kenalnya? Sebelum tu semua orang panggil Nabi dengan nama apa?
Al-Amin. Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Tiba-tiba ajak sembah Allah, tinggalkan berhala. Apa kata mereka? Macam-macam. Tuan-tuan tengok, apa antara yang mereka kata? Tercatat dalam Al-Quran, surah Al-Hijr, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Allahu akbar. Pernah dengar perkataan majnun ya? Majnun maksudnya gila. Tuan-tuan, kata orang-orang Quraisy ya, ini Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-6, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Siapa tu? Siapa wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Nabi lah. Nabi lah. Sesungguhnya engkau adalah orang gila. La ilaha illallah. Baru tadi dia percaya diturunkan kepada Nabi tu Al-Quran, tapi dia kata gila. Nampak tak tuan-tuan? Orang tahu kita benar, tapi orang hentam kita juga. Itu benda tak pelik. Ini dah berlaku zaman ni Nabi SAW. Mereka kata, ni wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Siapa yang gila sebenarnya? Dia diturunkan Al-Quran, dia pula tuduh orang tu gila. Nampak? Itu baru sikit, brother, sis. Ni lagi ada yang melabelkan Nabi SAW dengan macam-macam perkataan ya. Antaranya surah Sad ayat yang keempat. Surah Sad ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Maksudnya, mereka yang ingkar kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan bahawa mereka akan didatangi seorang rasul pemberi amaran dari kalangan mereka, dan mereka yang kafir itu berkata, orang ini adalah seorang ahli sihir lagi kadzab. Apa maksud kadzab? Pendusta. Saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau orang label ahli sihir dekat kita, itu berat ke tak berat? Dia tak faham ya? Dia macam ni lah. Katalah kalau saya tuduh tuan-tuan main bomo, marah ke tidak? Dia ni nampak je pergi masjid Al-Irsyad main bomo tu. Agak-agak kalau ada orang kata gitu kat kita, apa kita buat? Rumah dia kita bakar, walaupun rumah dia jiran kita, rumah flat. Habiskan rumah kita terbakar. Nak ceritanya tuan-tuan, betapa marahnya kita kerana orang tuduh kita main bomo. Nabi SAW dituduh bukan main bomo, dituduh bomo, ahli sihir. Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan apa yang Nabi kena. Allah. Bukan sikit, banyak, besar. Tapi yang sedihnya, bila tiba Maulidur Rasul, ada pula yang kata jangan sambut. Tak ada jangan sambut. Buat apa nak sebut-sebut nama Nabi lebih-lebih? La ilaha illallah. Nabi berkorban untuk kita tuan-tuan. Apa yang Nabi kena, kalau kena kat batang hidung kita, agaknya hilang hidung kita tuan-tuan. Cuba lihat apa yang Nabi kena yang lain tuan-tuan. Mari kita lihat. Antara yang dilakukan juga oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW, iaitu mencacatkan imej agama Islam, menimbulkan kekeliruan, meluaskan dakwah palsu, mereka cerita-cerita palsu mengenai ajaran-ajaran Islam dan peribadi Rasulullah itu sendiri, bahkan menyebar luas semua dakwah ini supaya tidak memberi ruang kepada orang ramai memikirkan mengenai dakwah Rasulullah. Cuba tuan-tuan tengok zaman sekarang, lagi kuat dakwah, lagi kuat cabaran kepada dakwah. Betul ke tidak? Betul. Makin banyak majlis ilmu, makin banyak pula konsert-konsert. Makin banyak lagi program-program ilmu, makin banyak. Dia memang akan berlaku itu tuan-tuan puan-puan.
Dia mesti akan ada. Bukan sekarang, bukan 2022. 1400 tahun dulu dah berlaku dah ini. Ini saya berani sebutlah dekat Malaysia ya. Kalau saya duduk dekat sana, saya tak berani sebut. Apa antara lagi yang berlaku? Alim ulama ditangkap. Dekat mana? Bukan sini. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di bukan lain, negara yang ada padanya Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram kena tangkap disebabkan bagi komen mengenai pemodenan negara-negara Arab dan juga menegur pembaziran sambil mengabaikan Palestin. Apa nak kata, tu imam tu sekarang masuk dalam jil, tak keluar-keluar dah, tak ada bicara apa, duduk dalam. Allah. Bukan sikit tuan-tuan, puan-puan. Inilah antara cabaran dakwah yang dulu sampai sekarang pasti akan berlaku, dan kita tak tolak kemungkinan masa depan lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Tuan-tuan, dalam ayat 5 surah Al-Furqan, Allah mencatatkan, Allah mengkisahkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu asatirul awwalina katatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Maksudnya Al-Quran itu, ni kata orang-orang kafir Quraisy, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang dulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang. Korang jangan percaya, kata orang kafir Quraisy. Itu yang Muhammad sebut-sebut tu, itu direka-reka semua tu, kemudian dihafalnya. Allah. Inilah yang berlaku dan tetap akan berlaku sampai akhir zaman, tuan-tuan. Bukan sedikit cabaran Rasulullah, besar. Bahkan kecaman-kecaman juga boleh disebutkan dalam kisah-kisah, antaranya kecaman dalam Al-Quran, menyaingi Al-Quran dengan dongeng-dongeng silam, menyogok orang ramai dengan dongeng-dongeng supaya sibuk dengannya. Ya, kemudian banyak lagi lah, saya nak cerita ni panjang benar. Ya, antara yang telah dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Terdapat riwayat daripada Ibnu Abbas yang menyatakan ini cerita pasal lain, tak apa, kita abaikan yang itu. Kemudian dalam surah Luqman ayat yang ke-6, Allah menyatakan mafhumnya, dan ada antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Tuan-tuan, saya ulang ya, Allah kata apa? Dan ada antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Masya Allah. Ingatkan zaman sekarang aja ada. Zaman sekarang, tuan-tuan, bila ada orang susah nak sedekah RM1 tu, okey lagi lah, RM10, lagi berat. Warna merah pula tu, seluk-seluk poket keluar warna merah pula, hijau tak ada ke, katanya. Ada tukar, dia minta pula kat orang sebelah, ada tukar, ya, pecah 10. Ya. Tapi kalau bab lain, saya tak nak sebutlah, tuan-tuan boleh faham lah kot, ya. Hiburan-hiburan, sedar-sedar RM100 habis. Beli popcorn, beli itu beli ini, tiket 2-3 orang, 100 lebih habis, ya. Allahu Akbar. Tu belum cerita lagi shopping lain-lain. Ini bukan nak kata salah, tak salah. Pergilah nak tengok, ya, nak tengok cerita itu cerita ini, habis duit tak ada masalah, sebab tu duit tuan-tuan, duit tuan puan-puan. Nak ceritanya, apa lagi yang kita boleh buat untuk saham akhirat, kita abaikan. Inilah yang Allah nyatakan dalam surah Luqman ayat yang ke-6. Allahu Akbar. Bahkan bila sebut tentang untuk anak yatim, Allah bagi tahu 1400 tahun dah.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maka diperlihatkan mereka yang berdusta dalam agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka mereka itulah yad'ul yatim, mengabaikan, buat tak endah, buat tak tahu kepada siapa? Al-yatim, bukan nama encik yatim, maksudnya orang anak-anak yatim. Allah. Tambah-tambah sekarang ni Allah tunjukkan pula, ada pula fitnah, ada orang mengambil kesempatan atas anak yatim. Lagi orang takut nak bagi duit, kerana ada orang scam, menggunakan orang susah, menggunakan anak yatim, sampai orang takut nak sedekah dah. Oh, lagi dahsyat. Lagi dahsyat tuan-tuan. Ini berlaku zaman sekarang. Hanya kerana scam yang seorang dua ni, habis semua anak yatim, tak ada dapat manfaat. Allahu Akbar. Tu belum cerita orang susah, asnaf-asnaf zakat. Zakat, ni bab satu lagi, bab zakat. Kalau kita sebut pasal zakat pun satu hal juga. Tuan-tuan, sahabat saya Ustaz Husni Abdul Rahman dari PPZ Mawib, kami duk sembang-sembang menceritakan, tuan-tuan, rupa-rupanya di wilayah persekutuan ni, kita sebut wilayah persekutuan ya, kita belum cerita Selangor ya. Wilayah persekutuan tuan-tuan, masih ada hampir 40% orang yang culas bayar zakat. Allah. Tapi bukan main. Bukan main. Kalau aksiden dia lah mula sebut Allah, Allah katanya ya. Apa yang Allah suruh? Zakat. Zakat ni dia punya tahap, dia punya besar martabat zakat tu disusulkan dengan ayat apa? Kalau tuan-tuan perasan dalam Al-Quran, bila sebut zakat, sebelum tu dia mesti ada, dia kembar. Ibadah tu dia kembar, syariat tu dia kembar. Apa dia? Solat. Apa dia? Aqimus solah wa atuz zakah. Ada orang solat bagus, zakat culah, tak jadi juga. Tak jadi tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita lihat, ketaatan ni dia memang berat. Ketaatan memang berat. Bukan cerita tuan-tuan, saya sendiri pun memang saya mengaku nak taat 100% tu memang berat. Solat awal waktu dia kena lawan. Dia kena lawan tuan-tuan. Kalau tak lawan nafsu kita, dia memang dia naik atas kita tuan-tuan. Baca Quran pun sama tuan-tuan, jangan ceritalah saya tiap-tiap minit saya baca Quran. Tak boleh tuan-tuan. Dia mesti akan ada relax lu, sekejap lagi lah. Lepas asar lah. Lepas asar tak jadi juga. Lepas maghrib lah katanya. Okey, lepas maghrib. Lepas maghrib. Tak jauh maghrib dengan isyak ni. Lepas isyak lah. Tunggu pula lepas isyak. Tengok lepas isyak. Tak jadi tuan-tuan. Dia memang dia kena lawan tuan-tuan. Sebab itu ketaatan dia mesti kena lawan dengan nafsu tu. Jadi tuan-tuan, lawan, bila sebut lawan ni, cabaran kita lawan nafsu. Cabaran Nabi SAW lawan dengan ni, musuh Islam. Musuh Islam. Kita lawan nafsu pun belum habis lagi ni, belum lepas. Orang kata bahasa orang mudah lah ya, bahasa mudah dia. Lawan nafsu pun belum lepas. Ada hati nak pergi perang di Syria tu, tak jadi tuan-tuan. Ya. Ni ada ajaran-ajaran yang kata jom jihad, katanya jihad. Dianya baca Quran seles hari belum tentu lagi. Ya. Zaman dulu, zaman askar-askar tentera Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan, saya cerita sikit ya. Yang dikatakan sebaik-baik tentera, pemimpinnya sebaik-baik pemimpin. Ya, la tuftahanal Qastantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Pemimpin sebaik-baik pemimpin, tenteranya sebaik-baik tentera. Tuan-tuan, tahu tak tentera sebaik-baik tentera tu macam mana akak? Tentera Muhammad Al-Fatih ada 80,000 orang. 80,000 ya. Dia ketua tentera, umurnya berapa? 21. Anak kita umur 21 buat apa bang?
Ustaz jangan tanya boleh tak, ceramah udahlah. Baik, minta maaf ya. Tuan-tuan, 80,000 tentera Muhammad Al-Fatih ini tak pernah tinggal solat tahajud. Kita last solat tahajud bila? Ustaz jangan tanya boleh tak? Baik, minta maaf, tak tanya lagi dah. Nak ceritanya tuan-tuan, itu baru betul nak pergi perang. Dalam dah kuat, ini kejap lagi nak perang, datang musuh bawa ni senjata canggih, ada laser lah apa semua, dia dulu lari, terbenam masuk dalam tanah. Jadi tuan-tuan, nak cari kekuatan dalaman. Macam mana lihat Nabi SAW dicela, dihina, diherdik, disakiti. Jadi tuan-tuan, saya sambung. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka bila kata tak jadi, kutuk tak jalan, hina pun macam Nabi buat dek aja, Nabi sabar aja, Nabi terus dakwah. Bahkan orang makin lama makin ramai masuk Islam. Tuan-tuan, puan-puan tahu tak apa yang mereka buat dekat Nabi? Mereka menawarkan sesuatu kepada Nabi. Bahkan melalui tawaran pihak Quraisy, cuba mempertemukan Islam dengan jahiliyah, ya, di suatu persimpangan. Bahkan mereka menyatakan, suka hati kamulah engkau bertolak ansur, katanya kepada Nabi SAW. Bahkan mereka menawarkan kepada Nabi SAW wanita, harta dan takhta. Ini kalau tuan-tuan ya, ini orang lelaki, kita cerita sebagai orang lelaki lah ya. Bila lah kita ni berjuang, datang tawaran wanita, Allah, habis tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Wanita datang pun, ni saya nasihat dari saya sebenarnya tuan-tuan. Lagilah orang macam saya ni ya, pompam, dia mesti akan datang yang itu. Tiba-tiba DM kat Instagram, tiba-tiba DM kat Facebook, dia mesti ada. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bila nak buat baik, dia mesti akan ada. Apa dia? Wanita datang. Dah, bukan nak kata wanita tu tak baik, tidak. Tapi cabaran tu pasti ada. Tak cukup dengan tu, harta tuan-tuan. Harta. Tiba-tiba dakwah punya dakwah. Ustaz, minta maaf lah, kami hanya mampu bagi banyak ni je. Jadi Ustaz, boleh ke kalau Ustaz datang ke tempat kami? Kalau tiba-tiba kata, sikit benar, masjid itu besar lagi. Habis tuan-tuan. Kat situ dah goyang dah. Harta, takhta, pangkat. Kalau kamu tak pergi ke masjid, confirm kami naikkan pangkat. Tuan-tuan, masa tu jam dah tuan-tuan. Kalau kamu tak cerita pasal itu, ini pasal agama, kamu diam aja, kami naikkan pangkat kamu. Time tu jam tuan-tuan. Antara iman dengan nafsu. Inilah yang berlaku pada Nabi SAW. Diumpan, tetapi tuan-tuan, Nabi Habibullah, kekasih Allah, Nabi tetap pendirian, Nabi istiqamah dengan dakwah baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, lihatlah apa antara yang Nabi nyatakan. Bila dakwah punya dakwah tapi ditolak, turun firman Allah seperti mana tuan imam kita bacakan tadi rakaat yang kedua, ya, iaitu surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Dakwah tak jalan, lepas tu dahlah dakwah tak jalan, demonya kerah kepala, kutuk pula, tak cukup kutuk. Bila kutuk tak jalan, hina pun tak jalan, bagi perempuan, cuba bagi perempuan, sogok duit pula tu. Kata Nabi SAW melalui firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak mahu menyembah apa yang aku sembah, iaitu Allah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, iaitu apa yang kamu sembah.
wala antum aabiduna ma a'bud, dan kamu pula tidak mahu beribadat seperti mana aku beribadat, iaitu seperti mana yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Tapi tuan-tuan, nak baca ayat ni lakum dinukum waliyadin, dakwah dulu. Ini kita tidak. Dakwahnya tidak. Orang rumahnya dulu zaman dulu free hair, solat pun jarang, ya, dia pun baru menikah. Yang jom solat dengan abang. Tak nak, I tak biasa. I rasa macam tak best. Katanya ya. Lakum dinukum waliyadin. Tak jadilah. Dia kena dakwah dulu, bimbing dulu. Amboi time-time tu terus lakum dinukum, ya. Pasal apa? Nak pasang nombor 2, ya. Tak boleh gitu. Tak boleh tuan-tuan puan-puan, ya. Dakwah dulu. Dakwah punya dakwah, tengok Nabi nak keluar ayat ni, nak turun firman Allah ni, dia dakwah dulu. Dah dakwah dihina, dicerca, difitnah, kemudian ditawarkan pula macam-macam, barulah firman Allah ni turun. Ya. Jadi tuan-tuan, lihatlah kepada pengorbanan Nabi SAW dalam menyampaikan kebenaran. Bukan senang. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi kita akan menyambut sambutan yang sangat hebat, iaitu sambutan kita mengingati peristiwa kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal. Dan tuan-tuan, insya-Allah kalau tuan-tuan tonton RTM nanti pagi pada hari Ahad tu, kita ada siaran langsung sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Ya, insya-Allah tuan-tuan jangan tengok pengacaranya, tuan-tuan tengok majlis tersebut. Insya-Allah akan ada titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, antara yang kita kena ingat, sekali lagi saya tegaskan, cabaran dugaan kepada Nabi SAW sangat kuat. Sebab itu tuan-tuan, cabaran umat akhir zaman juga akan jadi kuat. Bahkan Nabi pernah pesan dalam hadis sahih banyak kali. Antaranya Nabi risau apa Nabi sebut, akhir zaman nanti, kata Nabi, umat Islam bagaikan buih di lautan. Buih ni banyak tuan-tuan, buih lautan ni kalau tuan-tuan tengok, lalu dekat tepi pantai tu nampak putih je buih tu. Tapi kalau kita pergi dekat, tengok-tengok buih tu hilang. Maksudnya apa? Umat Islam banyak, ramai, tapi tak ada nilai. Itu yang kita risaukan akhir zaman tuan-tuan. Dan kalau kita lihat sirah Nabi SAW, Nabi diuji bukan sekadar itu tuan-tuan. Nabi juga kehilangan anak lelaki pada usia Nabi yang sangat muda. Nabi dapat anak sebelum kerasulan, dah hilang 3 orang anak lelaki. Anak lelaki Nabi iaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim. Sebab itu Nabi disebut dengan nama gelaran Abul Qasim. Kan ada qasidah ya Abul Qasim. Jadi tuan-tuan, cabaran Nabi besar. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kalau kita diuji, sabar, teguhlah. Bahkan di Taif Nabi diuji punya dahsyat. Tapi kata Nabi SAW selepas dibaling batu, Nabi kata apa kepada Jibril? Wahai Jibril, jangan kamu terbalikkan kampung Taif ini, kerana aku doakan cucu cicit keturunan mereka yang keluar daripada tulang sulbi mereka akan beriman. Nampak tak tuan-tuan? Kita berdepan dengan orang yang menentang kita, tapi Nabi masih mencari kebaikan daripada orang yang dah melakukan kejahatan. Tu iman tu, tahap tu kita kena ikut Nabi SAW. Sebab apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tuan-tuan, sebelum habis, saya Da'i Hadari, wakil bagi Puan Izzah dari Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah yang terletak di Saujana Rawang. Rumah amal ini menempatkan 80 lebih anak-anak asnaf zakat, anak-anak yatim, dan ramai juga dekat situ anak-anak hasil daripada sumbang mahram, dijaga oleh Puan Izzah. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ada rezeki lebih boleh ke Facebook Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Dekat situ ada nombor akaun, nombor telefon Puan Izzah pun ada, boleh menyumbang. Nak pergi sana pun terus boleh di Rawang, ya. Ataupun cara yang kedua melalui saya. Terima kasih pihak jawatan kuasa masjid ada sediakan tabung dekat sana. Saya akan sampaikan, jangan risau, 1 sen pun saya tak ambil tuan-tuan.
ya, saya akan sampaikan kepada Puan Izzah. Baiklah, insya-Allah esok jangan lupa tonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bab fiqh esok kita akan cerita tentang fiqh pengurusan masjid. Baiklah, baju serabai, pergi tangkap ikan you. Goodbye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.